Halo kamu orang, selamat petang. Kami hari ini akan share beberapa info penting kepada rakyat-rakyat Sabah bersama dengan Jabatan Penerangan setiap hari Rabu jam 2.30. Kami akan bersiaran langsung secara rasmi di TikTok Jabatan Penerangan dan kami akan kongsikan seperti biasa lah kan, Sharon? Betul. Program-program menarik. Walaupun dimanapun kita berada, Mm-mm. apapun kita punya rintangan, walaupun Mm-mm. hujan ke apa, Mm-mm. kita tetap live. Macam ni hari, Tetap kita di live kereta. di kereta. Mana-mana pun boleh. Yang penting Kenapa? kita tepati janji Ya, kita. betul. Jawab dulu kenapa dalam kereta. Okey, kenapa kita dalam kereta, Sharon? Ya, Coba. itulah. Nah, Hmm. kami sengaja Benny mau bawa kamu ke suasana yang lain. Sebab kalau di satu tempat saya sama sih nanti bilang, malas sudah setting mode orang. Kan Ya, juga sebab ada kan. juga pengungsian kita hari ini berkenaan dengan kereta, Betul. kenderaan. Tapi share dulu lah kan. Yang pertama kita serahkan kepada Sharon untuk berkongsi Oke. maklumat. Jawab dulu. Oke. Sudah Kan dijawab. ya sudah dijawab. Hello, selamat petang. Oke, kita mau sharekan kepada kamu semua kalau kamu orang ada masalah ketidakhadaman. Mm-mm. Benda ni kan kita selalu memang perkara biasa lah ni, selalu macam perut tidak selesa Saya lah macam tu itu. kan. Mm-mm. Betul lah. Jadi ini maklumat kami dapat daripada sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi punca ketidakhadaman ni, ini penting nih, pengambilan makanan dan minuman seperti kopi, alkohol, makanan berlemak dan pedas. Oh, Terutamanya yang dededeng. awal pagi itu terus mencari tandas. Iya, Ay, bahaya itu. sebab itu kita dinasihatkan untuk tidak mengambil makanan-makanan pedas Iya. sewaktu Betul. breakfast. Jadi penyakit seperti hiatus hernia, apa itu? Dia bagian perut bergerak ke dada. Mm-mm. Macam orang selalu sakit yang sakit sepunya apa Baru. tuh yang di apa betul ulu hati Oh, pedih hulu hati. pedih ulu hati begitu. Lepas tu gastristik, ulcer perut, penyakit penyakit radang usus dan juga batu empedu. Mm-mm. Oh, okey. Lepas tu pengambilan sesetengah ubat tahan sakit dan anti radang juga. Selain tu makanan berlebihan ataupun terlalu cepat yang tak lampau lapar sudah dia tidak betul sabar mau habis tu makanan dia kan Mm-mm. pun boleh juga buat kita punya Begitu. perut tak selesa lah begitu. Lepas tu kita ada selain tu kehamilan pun boleh jadi juga. Jadi kepada wanita-wanita yang sudah berkahwin tu kadang-kadang kalau tiba-tiba rasa perut tidak selesa pergi cek dulu. Lepas tu tekanan dan kebimbangan. Oh, boleh jadi rupanya kan. Sebab kita menyebabkan Tambah masalah stres ketidakhadaman. begitu. Terus kau rasa macam susah betul menghadam tu makanan kan. Hmm. Okey, selain tu juga kita selalu ada sakit bawasir. Oh, saya pernah buasir Nah, dulu. ya coba kasih cerita dulu pengalaman. Sebab kalau buasir kan gara-gara saya makan yang keras-keras kan. Lepas tu bila kita membuang air besar, dia macam kau pressure. Jadi Susah betul. ya pressure. Lepas tu kau punya usus itulah tak Gitu. keluar orang bilang. Alamak. Tapi Jadi berhati-hati juga. Jadi punca-punca wasir ni kan adalah sembelit, hamil, meningkat usia pun. Lepas tu ini kanser usus besar, ciri-ciri yang kronik. Jadi ataupun pembedahan bagian dubur sejarah keluarga yang mempunyai masalah ini dan mempunyai penyakit keradangan usus. Jadi punca-punca ni kan kita boleh cek juga untuk langkah berjaga-jaga. Jadi di sini elakkan. Macam mana elakkan? Lebihkan pengambilan serat, lepas tu lebihkan minum air. Lakukan senaman hari setiap hari dan elakkan pengambilan julap. Cara untuk mengurangkan kesakitan sebab kadang-kadang kita ni pun bukan juga tidak berhati-hati tapi sudah terdapatkan terus tersakit sudah. Jadi macam mana kita mau elakkan kesakitan tu? Jadi mandi dengan air suam untuk mengurangkan kesakitan dan kegatalan. Jika terdapat pembengkakan, gunakan ais supaya bengkak surut ataupun ambil pil untuk mengurangkan sakit seperti paracetamol, aspirin ataupun ibuprofen. Okey, seterusnya, Nuzul. kesihatan. Okey. Ini saya cakap tadi kan kenapa kami dalam ni kereta. Sebab sekarang ini ada berlaku banyak kes kemalangan. Antaranya melibatkan pemandu yang di bawah pengaruh alkohol, tidak boleh bawa kereta dan juga seperti penyakit yang menyerang. Ada kemalangan yang berlaku kerana tu driver dia kena sakit jantung, asma dan sebagainya. Tetapi ada juga yang bukan sakit kritikal pun tetapi sangat kerap berlaku adalah microslip. Ya, betul. Saya salah seorang pesakit microslip. Betul. Kalau saya drive saja kan, contoh jam 2, jam 12 kan sampai jam 4 tu dalam 4 jam driving, saya akan cepat mengantuk.
Sebab tu Jadi, saya sanggup tidur dulu di bus stop. Sampai saya rehat hmm. 15 minit begitu. Power nap, lepas tu saya jalan. Okey. Jadi jangan paksa diri orang bilang Yes, kan. simptom-simptom yang micro sleep ni kamu kena nasihat betul-betul sebab kalau ada seseorang tu cakap, saya tidak boleh drive jauh, saya senang dapat micro sleep. Ambil serius pandangan Betul. diorang. Mereka ni sebab micro sleep sangat serius. Tanda-tanda dia bila driving, memandu dia akan tersangguk-sangguk, tatapan dia kosong. Maksudnya dia drive kan dia layap. Termenung Apa tu kan layap sudah. dalam bahasa Sabah? Begitu kata. Layap kah? Layak macam mana? Leka. Oh, dia termenung jauh, Ya, sudah macam termenung. kosong, sudah depan mata dia, betul kan? Kalau pak mata layu sama Hmm. lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Dia Bahaya. macam bila ada drive, mana saya tadi ya? Dia Oh. macam mengelamun bah. Jadi orang-orang begini kan memang kamu punya simptom microsleep lah nih. Jadi apa yang perlu kamu lakukan adalah rehat secukupnya. Sebab contoh, kalau saya macam mau pergi Kundasangkan, Ranau daripada KK, saya akan tidur jam 8 malam sebab saya akan gerak jam 5 pagi. Yeah. Biasanya sebab mengelakkan jam. Jadi saya akan tidur jam 8, jam 7. Lepas isyak tu terus saya tidur sebab untuk rehat dan yang secukupnya. Jangan memandu jika mengantuk dan berhenti untuk tidur. Yang saya buat tadi kan 15 sampai ke 20 minit. Kamu berhenti saja di mana-mana. Berhenti tempat yang selamat, perhentian bas ataupun di kedai. Bukan di sering jalan lah, bukan di sering jalan, di kedai. Supaya kamu tidak terlanggar tu orang memandu yang lain. Dan berbual dengan teman seperjalanan lah. Bawa kawan, kalau ada kawan kan. Kadang-kadang kawan kita ni dia macam mengikut tapi dia pun tertidur. Ya, itulah masalah dia sekarang ini kan. Jadi kalau kamu ada micro sleep, bawa orang yang bercerita. Tapi ada orang cakap kan buka lagu kuat-kuat. Tapi kadang-kadang buka lagu kuat-kuat pun macam tidak juga mempengaruhi. Kalau saya lah, saya mesti bercakap. Sebab tu kadang-kadang kalau saya satu orang, saya akan video call mami saya. Kita ada kawan bercerita. Kakak saya supaya bercerita supaya tidak ngantuk lah. Ini kita baca dulu komen Nuzul sini. Ada Gergabi. Pernah saya satu kereta sama orang yang micro sleep. Sekejap ya tiba-tiba pergi jalan 11. Woi, nah bahaya. Bahaya nih. Ada lagi nih di bawah. Terutamanya jalan kita di Sabah nih kan. Macam tidak lurus saja Bukit Bukau begitu kan. Lagu rock and pasang lagu rock untuk stay awake. Ya, boleh juga. Ya, betul. Mai, mana beli baju? Baju siapa? Sampak lagi. Ini nalah. Oh, baju saya. Dia panggil Mai, bukan Mendak. Mai itu apa? Macam kawan. Saudara. Lelaki. Ya. Oh, okey. Maaf, jangan kamu heran, saya tidak paham kebanyakan. Okey, ini baju ni sebenarnya, baju ini saya beli di Ranau semasa pembukaan Pesta Kaamatan. Perasmian Pesta Kaamatan di Ranau tahun lalu dan tahun ni di Tambunan. Ya, tahun ni akan diadakan di Tambunan 1 Mei. Jadi kamu orang pergi sana beramai-ramai. Memang akan ada jual nih baju-baju macam ni. Terus pakai untuk next year. Sempat lagi kita lari topik micro sleep. Micro sleep. Ya, tapi itulah tadi, itu saja yang saya mau kongsikan. Okey, yang kedua adalah untuk yang mau ada aktiviti bulan 5 Mei ni, 5 Mei tu tarikh. Betul. 5 Mei sampai 18 Mei 2025 akan berlangsung aktiviti pemulihan terumbu karang Taman Tun Mustafa mencuba untuk memecahkan rekod Malaysia. Malaysia Book of Record lah bagi penanaman karang terbesar di Malaysia ni lah, negara kita ni. Jadi siapa-siapa yang ada kemahiran untuk menyelam, kamu boleh join ni aktiviti. Kamu pergi saja to page biru muka buku Sabah Parks untuk pendaftaran. Dan sebarang pertanyaan lah sebab tarikh tutup dia 30 April ini. Jadi siapa yang mau join, ada tu nanti program-program yang untuk kamu yang ada sijil juga dan disediakan sarapan pagi, makan tengah hari, penginapan dan pengangkutan tidak disediakan. Dan ada slot menyelam. Ada juga siapa yang tidak boleh menyelam sekerana atas faktor keselamatan dan tugas yang memerlukan kawalan apungan yang cemerlang. Hanya penyelam berpengalaman saja dengan sijil advance open water atau lebih tinggi atau mempunyai sekurang-kurangnya 30 selaman yang direkodkan sahaja yang diterima. Tetapi untuk yang tidak ada sijil menyelam ni, ada juga aktiviti untuk kamu terlibat sama supaya kamu dapat tu sijil menyumbang kepada acara kita untuk memecahkan rekod Malaysia bagi penanaman karang yang terbesar. 5 Mei sampai sehingga 18 Mei 2025 di Kampung Tajau Laut Kudat. Jadi diorang ni akan dibagi tu rangka pula.
satu karang. Karang. Karang laut tuh dorang kan kasih tanam lah di situ. Kamu ada pengalaman itu di Iya. Tanjung Laut Kudat 5 Mei hingga 18 Mei. Untuk melanjut pertanyaan apa saja soalan, kamu pergi di laman sosial Muka Buku Buka Buku Sabah Parks. Di sana ada banyak tuh maklumatnya. Hai Betul. Japin Sabah, saya dari Japin Sarawak. Nama berita Hai. Chris. Hello Chris, nama berita. Di Shay live tu awak. Shay ngau bala kaban di grup-grup WhatsApp ya. Okay, Betul, kita Sharon. sila share. Kita baca komen sini. Iin dia bilang syoknya tuh. Iya, jadi kita war-warkan kepada kawan-kawan ataupun keluarga yang ada pengalaman ataupun berminat untuk turut serta Dia cakap apa memecahkan rekod Nah, ada Malaysia. tumpung tu Oh, apa? tumpung. Tumpung itu kamu sendiri pergi cari sana kio. Kita tidak boleh bahaskan di sini. Itu antara minuman tradisi. Minuman Oke. tradisi. Oke, seterusnya seperti yang kita maklumkan sekarang, kebanyakan hospital memang kekurangan bekalan darah. Jadi marilah itu kita lagi. beramai-ramailah datang untuk menderma darah. Jadi kempen derma darah anjuran TLDM. Jangan lepaskan peluang. Kalau kamu berdekatan di area sana, cepat-cepatlah datang bawa keluarga kamu untuk menderma darah. Jadi bila adalah 23 April hari ini sampai jam 4 petang, sudah bermula dari 8 pagi tadi di College Tingkatan 6 Kota Kinabalu. Jadi syarat-syarat dia macam biasa, sihat tubuh badan, berat melebihi 45 kilo, tidur yang cukup minimum 5 jam, dan bawa kad pengenalan ataupun kad derma darah kamu orang. Selain itu, pada 26 hingga 27 pun ada lagi, bermulai daripada 11 pagi hingga 6 petang di Riverson KK. Jadi kamu boleh pergi cari saja maklumat di muka buku biru, blood donation. Jadi ada lah itu blood donation Kota Kinabalu. Jadi semua info-info sana ada disiarkan di sana gitu. Betul. Jadi selain itu kita ada kepada kamu orang yang berminat kursus pendek. Jangan lepaskan peluang ini untuk mengikuti kursus pendek secara bersemuka di KK PPG. Berbagai jenis kursus disediakan dengan yuran yang berpatutan. Kursus yang untuk bulan ini kita ada kursus Tasin Solat. Pada 25 April, kursus jahitan skirt airline. Siapa yang suri rumah ke macam tu kan yang berminat dengan kursus jahitan, boleh pergi juga di sana pada 26 April, dan kursus UB Pintasio Macaroon. Pada 26 bulan. Iya. Jadi siapa yang berminat mengikuti kursus ini, bolehlah ke page Rumah Biru College Community Penampang untuk mendapatkan maklumat lanjut. Kursus apa tadi? Kursus Tasin Solat. 25 kursus jahitan skirt airline, yang skirt yang segitiga tu kan? Segitiga betul. Iyalah, ya, lebih kan? kurang begitu. 26 April sama kursus UB and Pistachio Macaroon. Buat macaroon tu yang mahal tu kan. Satu tu macam RM10, 12. Jadi bagus belajar buat ya, sendiri. Bagus belajar buat sendiri. Gitu. Hello Martinus yang Barin, salam satu Japan dia bilang. Salam satu Japan. Oke, seterusnya ini yang paling syok juga. Hanya dekat saja di Kota Kinabalu, Bahkano, Hari Terbuka Armada Timur 2025, sebenar hari ulang tahun Tentera Laut Diraja Malaysia ke-91. Nah, siapa-siapa yang ada di Kota Kinabalu, kamu perlu ambil ni peluang keemasan pada 3 dan 4 Mei 2025 ini, bermula 8 pagi sehingga 6 petang di pangkalan TLDM Kota Kinabalu. Macam di arah Sepanggar ke tu? Kan, begitu kan tempat dia. Ada Hari Terbuka Armada Timur, di sanalah kamu akan nampak segala jenis kita punya kelengkapan TLDM lah. Masuk secara percuma kepada semua pelawat awam warga negara Malaysia. Pengunjung diwajibkan berpakaian sopan dan tidak melambangkan sebarang parti politik. Berapa hari bulan tu dia bilang? Berapa hari bulan tu? Hai Noah, pangkalan TLDM Kota Kinabalu 3 dan 4 Mei 2025. Kanak-kanak tanpa pengawasan orang dewasa tidak dibenarkan masuk. Keselamatan tanggungjawab sendiri. Tapi saya selalu juga pergi ni program TLDM. Sangat syok. Sebab kan bukan tiap hari orang buka hari terbuka ni. Di sana kita akan belajar
mereka punya kelengkapan-kelengkapan senjata, uniform dan juga aktiviti-aktiviti lain yang dilaksanakan oleh TLDM. Kadang-kadang kan bila saya pergi dulu macam saya terus macam saya mau jadi Wih, anggota wow, TLDM, oke. begitu. Tapi lalas jadi penerangan. Tapi sama Tak juga. apalah kan, Ya, sama juga. sama juga. Sebab bila kita pergi kan, kita akan nampak kemeriahan dia, Pak. Yang pameran-pameran, Oh, syoknya tuh. gambar-gambar. Kau boleh pegang tuh kapal yang besar. Pegang Nah, sialah kan. pegang saja. Bawa tidak lisin. Ya, hai yang baru masuk. Hello, hai kamu Ya, orang. tap like, tap dulu. Siapa yang terlimpas tadi tidak sempat join, segala maklumat yang kami kongsikan hari ini akan kami juga paparkan di laman sosial resmi Muka Buku Biru Jabatan Penerangan Sabah. Apalagi sharing kita ada? Oke, seterusnya kita ada aplikasi My Jalan KKR. Ini inisiatif Kementerian Kerja Raya KKR memudahkan orang ramai untuk salur aduan berkaitan kerosakan jalan selain bagi tingkat tahap keselamatan dan keselesaan pengguna, mengurangkan kes kemalangan disebabkan kerosakan jalan. Jadi bagi saya kan ini memang satu aplikasi yang sangat penting untuk kita membuat aduan terus. Nggak payah lagi kita mau pergi apa nih yang susah-susah ya mau jangan kamu komplain begitu. Kalau mau komplain mesti pergi saluran yang betul kan. Jadi ini melibatkan 10 kategori aduan: lampu isyarat, lampu jalan, jalan berlubang, jalan rosak, garisan jalan tanah runtuh, halangan, papan tanda, perabot jalan dan kemudahan awam. Gunakan high accuracy mode ataupun precise location bagi konfigurasi lokasi dalam telefon bimbit Anda agar membolehkan lokasi aduan dapat direkod dengan lebih tepat. Ini sangat penting. Sebab nanti kalau saya bilang di sini dongon yang dekat tamu, Basar B itu tamu. Ya, jalan dia di mana begitu. enggak tahu. Jadi kamu orang ingat itu. Jangan lupa boleh muat turun juga aplikasi My Jalan KKR untuk membuat aduan berkenaan jalan raya. Masih adakah wifi papar ke jalan masuk dari simpang? Iya. Nah, jadi buatlah silakan buat aduan. Kan. Supaya cepat karena buat tuh jalan gitu. Oke, seterusnya saya akan kongsikan juga kita punya program Jabatan Penerangan Sabah hari itu bersebenar dengan Kak Matan sekarang ini kan macam mau dekat bulan 5 sudah. Ya, jadi semangat Kak Matan tuh sedang meresap dalam kita punya masyarakat nih, terutama kita-kita inilah sebab kita ada juga sekarang ini ada pertandingan Sugandoi sedang berjalan, Unduk Ngadau, Mr. Kamatan di setiap daerah dan juga bersempena dengan Kamatan kami telah menemubual kita punya pemenang Unduk Ngadau Kamatan tahun 2024 Helen Denius. Jadi cerita, interview, temu bual, perkongsian dan juga pesanan amanat daripada ni Unduk Ngadau 2024 kami dah kongsikan di media sosial Jabatan Penerangan Sabah di Muka Buku minggu lalu, tapi kamu boleh tengok balik interview bersama dengan beliau. Banyak nasihat dia lah. Banyak nasihat, banyak tips lagi. Kan. Tips jadi Unduk Ngadau, dia bilang Unduk Ngadau tidak semestinya cantik. Dia kena brilliant juga. Betul. Dia kena macam dia bilang banyak ruang apa yang paling besar, dia bilang lagi tapi kamu kena tengok mana boleh kami bagi tahu jawaban. Ruang apa tengok di video tersebut ada temu bual bersama dengan Helen Denius Unduk Ngadau Kamatan 2024. Ruang perut dia bilang. Betul. Ruang perut ada betul dia juga kan. Perut kita sebenarnya panjang perut kita adalah 7 berapa meter tuh saya lupa sudah. Macam panjang lah. Okey, seterusnya pesanan khidmat masyarakat. Jangan tinggalkan anak anda di dalam kenderaan. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Sekarang ni kan banyak betul kes-kes yang melibatkan kanak-kanak kena tinggal di dalam kereta. Ada yang masuk hospital kritikal dan ada juga yang meninggal dunia akibat kecuaian kita sebagai penjaga. Itulah kalau kita ada jadual yang begitu pack, yang begitu padat, hari itu kita panat, make sure kita urus dulu pengurusan harian tuh awal-awal. Betul. Ya, sebab kadang-kadang kita tidak mau apa-apa
perkara pun boleh berlaku. Kadang-kadang kita terlampau sibuk, kita terlupa. Kalau Mm-mm. begitu kita ini manusia, kita memang tidak lari dari kecuaian buat kesalahan begitu. Mm-mm. Tapi seboleh-bolehnya kita elaklah, terutamanya janganlah tinggalkan anak dalam kereta. Mm-mm. Walaupun kita cakap dia macam kamu tunggu dulu di sini, nanti mama beli dulu barang sekejap. Kamu tunggu di kereta. Tapi anak kita tertidur di belakang. Ya, Lepas tu bila bahaya. kita masuk kereta, kita balik ke rumah, terus kita balik tertidur. Ada anak di kereta dengan panas, heat dan sebagainya. Itu yang kita coba elakkan. Walaupun kamu Jangan biasakanlah yes, jangan sebaik-baiknya. biasakan. Kalau ada budak, bawa saja keluar dari kereta. Tidak masalah. Jangan kasih tinggal dalam kereta. Kerana kalau berlaku sesuatu, kamu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Betul. Oke, Sharon, apa lagi kita mau kongsikan? Ini yang terakhir lah Ya, ini kita yang terakhir. kongsikan pada hari ini. Jangan kita pun dah tahan kalau panas dalam kereta apalagi budak. Betul. Nah, saya sokong itu. Jadi jangan biasakan, elakkan. Sekarang kita ada akta sudah. Nah, awas, ndak boleh sudah itu, ndak boleh sudah. Oke, seterusnya Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2025 bakal membuka tirainya Panas dari sudah, Lembah guys. Permai Tambunan dengan tema apa temanya? Tema dah kongsikan, Sharon. Saya tahu. Oke, keamatan untuk semua. Awas. Lambang penyatuan, warisan dan semangat rakyat Sabah tanpa mengira latar belakang. Jadi siapa-siapa yang berdekatan di Tambunan ataupun kamu orang dari KKK, kalau ada masa cuti juga batime tuh datang. Datanglah. Kan? Iya. Hari 6 kan tuh? Hari 4. Hari 4. Kan? 1 Mei. Oh, 1 Mei. 1 Astaga. Mei. Saya baca lain pula. Lain pula dia nampak. Jadi selain itu kami kongsikan juga saringan Sugandoi bulan April nih. Saya terlampau Hari banyak 4. tapi kami kongsi adalah di Beluran pada 25 April. Apa tuh? Saringan Sugandoi. Lepas tu kita ada di Penampang 26 April dan Klang Valley dan Papar 27 April. Jadi kepada Anda ataupun kawan-kawan adik-adik yang sudah cukup umur ikut Dazanak ke Keamatan Terbuka dan juga Songkot Tahun, bolehlah pergi join di saringan nih. Jadi apa-apa informasi boleh ke page media sosial Keamatan Sugandoi. Kamu boleh dapat semua informasi di sana. Oke, itu. Selesai sudah apa yang kami kongsikan ni hari. Setiap hari Rabu jam 2.30 petang kami Jabatan Penerangan Sabah akan berkongsikan aktiviti-aktiviti dan juga program-program yang menarik yang akan berlangsung dianjurkan di sekitar kawasan anda. Bukan saja di KK tapi di seluruh negeri Sabah. Dan sekarang ini untuk next week, besok. Actually kami akan mulakan perjalanan pergi ke Sandakan. Ada apa tuh di Sandakan? Okey, di Sandakan ada program juga. Panjang betul nama program dia. Saya tengok dulu kan. Okey. Kalau sementara tu saya mau kongsi juga lah sama orang. Saya mau bagi tahu kamu orang tolong support kami punya video raya. Itulah saya share yang itulah. Okey, cepat. Dia rambut bayinya saya yang saya bilang. Ya, koshe. Saya mau tunjuk video. Okey. Ya, jadi jangan lupa support kami punya video sudah kena upload di mana gitu SPU. Cepat. Okey. Hello kamu orang. Okey, saya mau kamu buka TikTok ini kan yang 8,800 orang memandang nih. Pejabat SUP Sabah. Kami type saja pejabat SUP Sabah. Oh, pertandingan video kreatif kok. Astagfirullah. kamu canggihnya nih kereta. Terbuka begitu saja. Charmin dia. Okey. Kamu follow di Facebook Jabatan Pejabat SUP Sabah dan kamu like video daripada Jabatan Penerangan Sabah. Ini video ni. Ada iklan ini kan? Okey, iklan ni. Kamu tolong like kan di Pejabat SUP Sabah. Like dan share. So, kami sekarang mengikuti pertandingan video kreatif raya 2025. Kalau kita menang, InsyaAllah kita akan mengharumkan nama Jabatan Penerangan Sabah di peringkat antarabangsa. Dan like. Thank you, Iin. Terima kasih. Siapa lagi? Siapa lagi? Jadi kongsikan kepada semua kawan-kawan dan keluarga bahwa mesti bilang like dan share. Iklan pasal apa tuh, Min? Mau share kah? Ya. Iklan dia, Sharon share dulu. Iklan dia mengenai nostalgic raya. Jadi
itulah kita punya titik peluh keringat Mm-mm. semua tuh penatnya belum lagi kamu. Tapi kalau mau cerita panjang bagus kamu tengok sendiri. Yes, Ha. pejabat SUP Sabah, jangan lupa pergi di sana. Iya, salam dari Keke. Faznur. Waalaikumsalam, Faznur. Gergabi sudah. Ye. Oke. Mesti pi tengok. Hai Klebi, betul. Sakurawa. Oke, itu Apa sahaja kabar? dari kami. Oke, Kita akan jumpa lagi minggu Oke, sampai depan. sudah kita ke kan? Korea Ya. ini sekarang. Oke. Kami mau pergi Korea sampai sudah di airport. Jadi sekian itu saja. Kita jumpa pada hari Rabu, setiap hari Rabu jam 2:30 petang. Kalau tidak di KK, kami ada tuh di mana-mana, nanti kami ketang. Kalau tidak di KK, kami ada tuh di mana-mana, nanti kami tahu. Sakurawa, cantik kamu. Dia bilang, terima kasih, Shacharin. Terima kasih. Ya. Dia tidak bujis ya. Ay. Awas. Oke, terima kasih kamu orang. Terima Jumpa kasih, lagi kita ya. jumpa lagi minggu depan. Bye. Mineral. Oh, oh, saya lupa. Ini Sumba dia bilang. Itu ada lagi romcom ya. Kita baca 2.900 orang memandang ramai. ini. Kita Ya sedang kan? mana? Apa? Kamu ada soalan kamu Ay. dengan kami? Ada soalan kah? Tiada. Asmaman 755. Tiada soalan. Apa-apa sejalah. Jangan kamu tanya macam mana mau semalam saya dengar sudah berita kalau mau kawinkan sekarang nih, yang orang Islam perlu daftar online saja. Online sih, Anda perlu lagi turun ke Sabah. ya, Ini untuk online yang saja. perantau lah kan, Ya. luar dari negeri Sabah. Nggak perlu lagi kamu ulang alik Ya, turun turun pergi mengurus. pejabat ke Ya, apa, boleh apply online saja. untuk nikah, Bagusnya. pernikahan. Senang nikah sekarang, tapi tanggung jawab besar, awas kamu. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponsiko, bye.